Okey, Assalamualaikum dan selamat malam. Okey, sebelum kita mulakan sesi pada hari ini, saya nak bagi kita kenallah dulu antara satu sama lain supaya kita lebih mesra lah untuk sesi kaunseling kali ini. Okey, saya Muhammad Idris, boleh panggil Idris saja. Jadi saya akan bertugas sebagai kaunselor lah untuk sesi kaunseling bersama Fahim. Okey, kalau tak keberatan, sebelum saya teruskan sesi, boleh Fahim perkenalkan diri? Okey, nama Muhammad Fahim bin Abdul Kari. Saya berusia 21 tahun tahun ini dan berasal dari Kota Belud, Sabah lah. Saya rasa itu sahaja serba sedikit tentang diri saya. Okey, terima kasih Fahim. Okey, Sama-sama. sebelum saya teruskan sesi pada malam ni, saya nak maklumkan terlebih dahulu lah yang apa sahaja yang Fahim ceritakan dengan saya pada hari ini, saya takkan sebarkan kepada ataupun dedahkan kepada awam, melainkan ada beberapa perkara yang menuntut saya berbuat sedemikian. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kami ada etika kod kerahsiaan yang mana kami akan pegang lah. Jadi kalau Fahim ada rasa nak luahkan apa-apa atau nak ceritakan apa-apa, saya sangat alu-alukan. Okey, Fahim setuju ataupun tidak untuk kita teruskan sesi? Saya setuju dengan untuk teruskan sesi. Saya tidak masalah dengan hal-hal tersebut lah. Okey. Sebelum tu, boleh saya tahu ada atau tidak apa-apa masalah sebelum kita teruskan sesi pada hari ini? Rasanya sedikit gelisah lah sebab pertama kali kan. Okey, kalau Fahim rasa gelisah, tarik nafas dahulu, ambil masa. Kalau dah bersedia, maklumkan pada saya. Boleh? Okey. Rasanya boleh teruskan. Okey. Okey. So, kita akan teruskan sesi kaunseling kita lah. Jadi, pertama sekali, kalau boleh saya tahu, hari ini kalau dari segi perasaan Fahim ataupun hari Fahim sendiri, dari skala 1 hingga 10, 1 paling teruk, 10 paling baik, Fahim berada di skala yang mana? Kalau hari ini saya rasa di skala yang ketiga lah. Skala yang ketiga. Kalau boleh saya tahu, kenapa Fahim rasa hari ini Fahim berada di skala yang ketiga? Sebab hari ini sepatutnya ada test untuk satu subjek ni. Actually memang maklum test tu ada, cuma terkejutlah sebab tiba-tiba test tu diawalkan, dianjurkan 1 jam awal. Jadi itu yang buat macam tiba-tiba terkejut. Gitulah. Oh, jadi hari ini Fahim rasa sedikit tertekan disebabkan peperiksaan tersebut lah. Boleh saya tahu pada akhirnya Fahim berjaya ataupun tidak selesaikan peperiksaan tu? Saya dapat jawab tu dapat jawab dan dapat diselesaikan lah mengikut tempoh masa yang diberikan. Okey, kalau boleh saya tahu apa perasaan Fahim lepas berjaya jawab peperiksaan tu? Ya, perasaan lepas tu macam lagi tenang, lagi lega lah sebab peperiksaan pun sudah habis jawab kan. Begitu. Okey, selain daripada peperiksaan tu, apa lagi perkara lain yang buatkan Fahim rasa tertekan sangat hari ini? Rasanya tiada juga sebab semua pun kelas-kelas pun ikut jadual yang ditetapkan. Test tu sejaklah yang diawalkan sejam. Itu sahaja masalah. Tadi saya ada dengar Fahim kata Fahim ikut jadual-jadual kelas yang ditetapkan. Fahim ada jadual masa sendiri atau macam mana? Kalau untuk jadual sendiri, jadual masa sendiri tu memang tiada lah. Basically akan buat benda apa yang rasa perlu dibuat dan hanya bergantung dengan jadual-jadual kelas lah. Bergantung pada jadual kelas sajalah. Iya, betul. Jadi selalunya masa Fahim tu teratur ataupun tidak? Dia mau cakap teratur, tidaklah teratur sangat tapi still boleh untuk diuruskan. Jadi kurang macam gitulah. Jadi bagi Fahim dari segi pengurusan masa tu tiada masalah lah. Tidak, untuk sekarang masalah dari segi masa tu memang tiada lah sebab basically
banyak benda dihabiskan dengan untuk kelas dan makmal saja. Okey, kalau dari apa yang saya dengar tadi, Fahim banyak menghabiskan masa dengan akademik, dengan kelas, dengan makmal dan sebagainya. Fahim ada ataupun tidak ambil masa untuk diri Fahim sendiri, untuk beriadah ataupun bersosial dengan kawan-kawan? Basically untuk masa bersosial dan beriadah tu memang ada, sebab alhamdulillah kelas pun paling lambat habis around pukul 4 petang. Jadi lepas 4 petang macam tu, 4:30 atau jam 5 boleh turun beriadah lah dengan rakan-rakan. Jadi itu pun kira masa bersosial juga dengan rakan-rakan sekali. Okey, selalunya kalau bersosial tu Fahim beriadah sajalah. Kadang tidak juga, kadang sambil pergi ke kafe, sambil tunggu-tunggu makanan dari kafe, kadang situ bercerita juga lah dengan kawan-kawan. Okey, kalau Fahim dengan kawan-kawan tu, Fahim rasa selesa ataupun Fahim rasa macam ada keadaan yang tegang ataupun tertekan? Basically untuk dengan masalah dengan rakan-rakan tu memang tiada lah, sebab kalau bersosial pun dengan rakan-rakan yang boleh dikira memang selesa lah, memang yang macam tahu saya ni macam mana kan. Jadi basically memang saya dengan bersosial dengan rakan-rakan yang saya biasa lah, jadi dia akan rasa lagi better, lagi rasa tak perlu bersembunyi dengan diri sendiri. Oh. Jadi Fahim beritahu tadi Fahim sangat selesa dengan kawan-kawan kan. Jadi kalau macam contoh Fahim ada masalah kan, macam hari ni Fahim rasa hari Fahim di skala yang 3 sedikit tertekan, Fahim ada luahkan ataupun cerita dengan kawan-kawan? Basically memang ada bagi tahu terus bagi tahu orang. Saya punya test diawalkan 1 jam. Terus bagi tahu lah macam walaupun benar tu macam nak patut bagi tahu, tapi tiba-tiba still juga bagi tahu orang yang yang test tu diawalkan 1 jam. Dan kalau nasihat yang kawan-kawan bagi tu membantu ataupun tidak selalu? Nasihat yang kawan-kawan beri tu dia membantu, dan basically semua pun yang umur-umur yang atas tua setahun dari saya, jadi saya boleh terima lah apa yang diorang cakapkan. Mungkin ada benda yang mereka tahu yang saya tidak tahu lah. Okey, so apa yang saya dapat daripada apa yang Fahim bagi tahu tadi, jadi Fahim ada kelompok kawan-kawan yang baik lah, yang mana sering membantu Fahim, sokong Fahim, bagi nasihat pada Fahim kalau Fahim ada masalah terutamanya. Jadi selain daripada masalah exam, masalah masa dan sebagainya, Fahim ada apa-apa masalah lain yang Fahim nak luahkan? Daripada masalah tu rasanya ada yang macam more kepada masalah dengan diri sendiri lah. Masalah dengan diri sendiri. Kalau boleh Fahim ceritakan lebih terperinci, masalah yang macam mana tu? Dia more kepada masalah yang kita orang selalu rasa insecure dengan diri sendirilah. Rasa macam diri ni kurang dari orang lain. Kalau dari saya tengok tadi, bila Fahim kata Fahim ada masalah pada diri sendiri, dan bila saya minta ceritakan, Fahim nampak macam sedikit gelisah lah. Kalau boleh saya tahu, Fahim ada ceritakan pada orang lain ke tentang masalah ni? Ada luahkan ke? Basically ceritakan tu memang ada ceritakan, tapi cerita yang dasar-dasar sahajalah, tak cerita habis, cerita just yang apa yang perlu diceritakan, itu saja yang diceritakan. Jadi dia macam buat apa benda apa yang rasa mau diceritakan tu, jadi benda tu rasa ringan sikit. Okey. Kalau Fahim merasa sebelum ni risau nak ceritakan dengan orang lain, Fahim, saya di sini sedia untuk dengar cerita Fahim. Kalau Fahim tak keberatan, boleh Fahim ceritakan masalah insecure tu macam mana dan bagaimana masalah tu boleh bagi kesan pada hidup Fahim. Untuk masalah insecure ni macam baru-baru ni kan, macam dari tahap beberapa bulan yang lepas adalah orang bagi tahu yang cakap saya ni
macam mana orangnya, yang orang yang lembut. Dia macam mau cakapkan saya ni lembut pada perangai lah, buat rasa macam maybe saya act macam lembut, tapi itu basically pun sekadar gurauan dengan kawan-kawan lah. So benda kan dengan kawan-kawan kita, basically kita akan bergurau juga kan dengan kawan-kawan. Jadi then bila saya tanya kawan yang lain lagi, jangan beritahu dia bukan lembut, cuma dia macam saya yang bersopan. Even saya sudah dapat jawapan dari dua-dua pihak dan jawapan yang berbeza, saya still rasa diri saya ni lembut kah, saya ni kasar kah, saya beradab ke tidak sebenarnya, saya sopan ke tidak, macam tu. Dia buat saya rasa macam mana saya mau tunjukkan yang saya ni kasar. Patutkah saya pukul orang, gertak orang, teriak-teriakkan orang macam tu. Itulah buat saya rasa celah mana yang sebenarnya saya lembut. Okay, bila orang katakan Fahim lembut, apa respon Fahim? Fahim rasa macam mana? Di situ respon tu dia macam sedikit terkejut lah, sedikit terkesima sebab dia macam first time orang cakap benda tu begitu. Sebelum ni memang sebelum ni tak pernah orang tegur saya begitulah. Ni first saya dapat impression dari orang cakap saya lembut macam tu. Okay, sekarang Fahim masih lagi berhubung ke dengan kawan-kawan yang panggil Fahim lembut ataupun Fahim berpelakuan seperti itu? Fahim masih berhubung dengan mereka? Masih. Dan sekarang masih lagi mereka ungkit hal yang sama ke atau mereka dah berhenti? Hal tu mereka tak ungkit, mereka just cakap sekali dan suruh untuk lebih kasar lah macam tu. Kalau boleh saya nasihat pada Fahim lah, dalam hidup ni kita manusia ni ada bermacam-macam watak, kita ada bermacam-macam perangai, tapi pada akhirnya kita yang kenal diri kita sendiri. Tak salah untuk kita terima pendapat orang lain, tapi pada akhirnya kita sendiri yang tentukan siapa sebenarnya diri kita. So kalau tak keberatan, saya nasihatkan Fahim, percaya je pada diri. Fahim lebih kenal diri Fahim, dan kalau Fahim rasa bahawa orang-orang yang panggil Fahim lembut, Fahim berpelakuan seperti itu, saya nasihatkan kalau Fahim tak mampu nak tangani, cuba jaga jarak bersama mereka. Cuba habiskan masa Fahim dengan orang yang lebih menghargai Fahim dengan seadanya. Sebab bagi saya, kalau mereka lebih faham Fahim dan mereka kurang berikan tekanan kepada Fahim, maka lebih elok untuk habiskan masa bersama mereka lah. Dan kalau boleh saya tahu, kalau dengan kawan-kawan yang terima Fahim seadanya tu, Fahim ada masalah dengan mereka? Kalau dengan yang saya selalu dengan mereka tu, basically memang tidak masalah lah. Sebab kadang saya pun cerita apa yang saya lalui, tentang apa yang saya rasa. Kadang saya share juga. Jadi rasanya kalau saya sudah dapat share dengan orang tu, memang saya tidak masalah lah dengan mereka-mereka tu. Kalau dengan mereka, Fahim rasa selesa lah untuk bercerita? Selesa dan selesa untuk tunjuk macam mana diri yang sebenarnya. Okay, so daripada apa yang saya dapat daripada apa yang Fahim ceritakan, jadi Fahim risau, Fahim rasa insecure bila ada orang yang menganggap Fahim ni lembut, Fahim ni berperwatakan sebegitu. Jadi kebanyakan ni datang daripada kawan-kawan Fahim lah. Tapi di sebalik itu ada juga kawan-kawan yang sokong Fahim, terima Fahim seadanya. Dan kawan-kawan sebeginilah yang Fahim ceritakan masalah Fahim, tunjukkan diri Fahim yang sebenar. Kalau boleh saya tahu dari segi keluarga Fahim, mereka ada masalah ke dengan Fahim berperwatakan lembut? Untuk dari segi family, rasanya memang tak pernah timbul isu begitulah. Sebab dari segi family sendiri, saya basically saya dikenali dengan sedikit tegas. Sebab saya antara yang tertua juga dalam kalangan adik-beradik.
Dan dalam kalangan sepupu sepapat pun saya antara yang tertua, jadi saya rasa memang tidak pernah lah wujud isu yang begitu. Okey. Jadi dari apa yang Fahim ceritakan, dari segi masalah bersama keluarga itu tidak ada. Mereka tak menganggap pun Fahim lembut ataupun sebagainya. Dan perwatakan Fahim bersama keluarga adalah Fahim sedikit tegas. Kalau boleh saya tahu, Fahim anak sulung kan? Iya, saya anak sulung daripada 6 orang adik-beradik. Okey. Fahim anak sulung, jadi tekanan tu lebih tinggi lah. Beban tu ataupun tanggungjawab tu lebih besar lah kepada Fahim kan. Jadi bila berlakunya perkara-perkara sebegini yang beri tekanan kepada Fahim, Fahim rasa macam mengganggu ataupun tidak Fahim sendiri sebagai seorang anak dan juga seorang pelajar. Untuk masalah macam tu memang tak dapat dinafikan lah, sebab as anak sulung sendiri kita sedar yang kita punya tanggungjawab macam mana. Kita macam rasa makin berusia ni makin kita rasa tanggungjawab aku makin besar. Aku paling berusia dalam kalangan adik-beradik, jadi kena ada komitmen. Jadi lepas belajar kena dapatkan kerja untuk ganti untuk support family balik. Dan ya untuk belajar pun memang rasa tekanan tu, jadi memang kena push diri juga untuk dapat result yang baik dan untuk dapat kerja atau apa kerja lah yang dapat bantu untuk support family. Okey. Jadi dari apa yang saya dengar lah, Fahim ni anak yang bertanggungjawab, dan pada masa yang sama Fahim cuba nak tunjukkan Fahim mampu juga cemerlang lah dalam akademik. Jadi saya harapkan Fahim insya-Allah berjaya lah untuk jalankan kedua-dua tanggungjawab Fahim sebagai seorang anak dan juga sebagai seorang pelajar. Okey. Selain tu, ada apa-apa lagi Fahim nak ceritakan pada saya? Selain daripada tu rasanya tiada juga, semuanya baik-baik juga. Okey. So kalau tak ada apa-apa, apa yang saya boleh rumuskan dari sesi kaunseling pada hari ini? Yang pertama, hari ini Fahim mungkin rasa kurang sedikit tertekan lah. Fahim rasa sedikit tertekan disebabkan Fahim ada exam yang terpaksa diawalkan. Maka disebabkan exam yang diawalkan ni, pada akhirnya Fahim rasa macam sedikit gelisah lah kan. Sebab tu Fahim beri skala 3 berdasarkan emosi ataupun perasaan Fahim pada hari ini. Tapi bila Fahim cerita dengan kawan-kawan, bersosial dengan kawan-kawan, pada akhirnya Fahim rasa lebih lega lah. Okey, betul. Okey, yang kedua, hari ni Fahim cerita tentang Fahim rasa insecure bila ada orang persoalkan watak Fahim dan sebagainya. Terutamanya dari kalangan kawan-kawan sendiri pun begitu. Ada kawan-kawan yang terima Fahim seadanya, dan dari keluarga Fahim sendiri tak ada masalah. Dan Fahim rasa bahawa itu adalah pendapat mereka, dan Fahim adalah diri Fahim sendiri. Betul? Betul. Okay. Dan yang ketiga, hari ini Fahim ceritakan bahawa Fahim ada tanggungjawab yang besar sebagai seorang anak dan juga sebagai seorang pelajar. Tapi Fahim cuba sedaya upaya untuk pastikan tanggungjawab Fahim sebagai pelajar dan juga anak tu dapat dipenuhi lah. Betul? Ya, betul. Okey, jadi itu yang dapat saya rumuskan untuk hari ini. Ada apa-apa penambahan dari Fahim? Rasanya penambahan dari saya pun tidak apa-apa. Saya rasa semuanya baik-baik sahaja lepas saya sudah ceritakan, bagi tahu apa yang saya rasa lah. Fahim rasa lega ataupun tidak lepas ceritakan dengan saya? Dia macam lebih rasa tenang tu ada, rasa lega tu pun ada. Okey. Kalau ada lagi sesi kaunseling akan datang, Fahim setuju ataupun tidak untuk bersama saya bagi sesi kaunseling seterusnya? Saya rasa kalau tidak kekanan masa atau apa-apa, saya setuju juga untuk teruskan sesi yang seterusnya. Okey. Kalau begitu, saya rasa saya tamatkan dulu sesi kaunseling untuk kali ini. Kalau ada apa-apa masalah ataupun ada apa-apa yang Fahim nak luahkan, Fahim boleh saja hubungi saya. Terus datang ke pejabat. Kita akan bantu Fahim lah semampunya. Okey. Okey, tidak masalah. Kalau tak ada apa-apa, saya tamatkan saja sesi kaunseling untuk hari ini.
Jadi saya harapkan yang terbaik untuk Harif Fahim. Itu saja. Terima kasih. Okay, terima kasih juga.